A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah bi ni'mati sholati wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri yang dinamakan Siri Tazkirah ringkas dalam tempoh 6 minit. Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 3 bulan melalui kursus ini dan menjejaki serta menduduki kursus pelajaran di SPSU, boleh dirumuskan banyak ilmu yang diperolehi secara langsung bagi meningkatkan lagi fahaman dan keyakinan dalam kerja-kerja pelaksanaan ibadah haji umrah. Secara ringkas dalam slot ini, saya berikan tumpuan kepada tajuk berkenaan ibadah haji umrah dan hukum-hukum berkaitan dengannya dalam meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Para Durufur Rahman dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah wajib bagi setiap muslimin muslimat yang dipilih menjadi tetamu Allah bagi melaksanakan rukun Islam yang kelima untuk menunaikan haji umrah terlebih dahulu perlu melengkapkan diri dengan ilmu fiqh haji umrah yang secukupnya kerana ada kewajipan tuntutan menunaikannya. Ini amat penting supaya ibadah haji umrah yang akan dilaksanakan itu mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan dengan paling sempurna, mencukupi setiap rukun-rukun dan wajib haji umrah itu sendiri. Tuntutan ini bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wa umratul lillah, dan tunaikan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Untuk surat kali ini, izinkan saya berkongsikan beberapa hukum yang berkaitan dengan ibadah haji umrah yang mungkin kita sering terlepas pandang. Contohnya seperti hukum memelihara 13 larangan semasa dalam ihram. Apabila kita sudah berniat ihram, maka secara automatik kita telah terikat dengan 13 larangan yang telah disyaratkan ke atas kita, yang mana kita wajib mematuhi syarat-syarat ini dengan sekemasnya. Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabir menyebut seseorang yang mengabaikan larangan itu ketika dalam ihram adalah dikira melanggar kehormatan tanah haram, maka hukumnya adalah berdosa besar. Perkara ini tasbit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Hakim dalam matanya baginda menegaskan salah satu dosa besar itu adalah menghalalkan perkara-perkara yang haram dilakukan di Baitul Al-Haram yang merupakan kiblat orang Islam, yakni seperti membunuh atau memburu binatang, memotong pokok dan sebagainya. Seterusnya, sedikit berkaitan ibadah haji umrah dalam meraih redha Allah Subhanahu wa taala seperti yang disyarahkan dalam kitab Agar Haji Tidak Sia-sia karangan Misbah Mazidi menyatakan berkaitan nilai-nilai haji umrah dalam kehidupan manusia selain meraih redha Allah Subhanahu wa taala, juga menerangkan nilai-nilai haji umrah seperti sikap dan perilaku tauhid yang utuh, yang turut ikhlas dalam beribadah dan berubudiah dengan sifat penuh pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kebersamaan antara sesama insan dan saling menjaga, berakhlak mulia, bersifat dermawan, melindungi dan memberi kasih sayang antara sesama manusia. Nilai-nilai itulah maksud sebenar daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada balasan bagi haji makhbur melainkan syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dikasihi Allah SWT, ada sedikit pengalaman bersama jemaah ketika menunaikan ibadah umrah pertama pada tahun 2012. Kami sampai di Mekah melalui mikat Kanun Manazil, dan setelah selesai hal-hal pentadbiran di hotel, kami terus ikut mutawif buat ibadah umrah pertama, masuk ke Masjidil Haram, mengerjakan tawaf, sa'i, tahlul dengan ikut tertib sempurna semuanya. Kemudian balik semula ke hotel penginapan untuk berehat. Dan keesokan hari kedua biasanya cara bebas di mana jemaah berehat dan berulang-alik ke masjid buat ibadah sendirian atau dengan keluarga. Bila masuk hari yang ketiga, mutawif mengaturkan jemaah untuk keluar ke tanah halal untuk berniat umrah kali yang kedua. Di ketika itu ada seorang jemaah kebingungan lantas bertanya kepada ustaz, bukankah semalam kita telah selesaikan umrah? Kenapa kita kena pergi melakukan umrah lagi hari ini? Dari situ maka fahamlah
kita bahawa masih ada jemaah yang datang ke Mekah untuk buat ibadah umrah tetapi masih kurang ilmu berkaitan fiqh haji umrah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan umrah itu. Dalam situasi yang lain, ada juga di kalangan jemaah yang beranggapan bahawa mengerjakan solat di hotel adalah sama pahalanya dengan berimamkan siaran langsung di televisyen. Sedangkan konsep solat bersendirian ataupun berjemaah dalam hotel adalah tidak sah di sisi mazhab Syafi'i kerana tidak menepati kebanyakan syarat-syarat tertentu seperti makmum mengetahui perpindahan imam dan tiada halangan yang menghalang makmum untuk sampai kepada imam atau melihat imam. Jarak antara akhir bangunan masjid dan makmum tidak melebihi 300 hasta. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua kenyataan begini menggambarkan masih ramai lagi antara kita yang belum faham atau masih kurang mendalami ilmu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji umrah. Sekiranya jika semua umat Islam benar-benar faham tentang itipati ibadah haji umrah, maka ia dapat dilaksanakan dengan mudah dan penuh penghayatan dalam mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menjadi insan yang berilmu dalam menjaga kesempurnaan ibadah ini dengan mematuhi syariat Islam yang telah ditetapkan dengan sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja tazkirah ringkas dari saya, insan yang daif serta serba kekurangan. Semoga dengan pengkongsian ini mendorong semua tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dan ada manfaatnya dalam meyakini akan setiap ibadah yang dilaksanakan dengan penuh kesempurnaan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.